Jom sarapan. Ibu ada masak ni. Banyak kuih Aris suka. Baik, Ibu. Ni. Jangan lupa bekal dengan air sekali. Terima kasih, Ibu. Kurang manis lah. Tambah susu. Kandungan gula dalam darah Cik Aris sangat tinggi. Ini boleh mengakibatkan komplikasi mata, ginjal, saraf, jantung dan juga boleh mengakibatkan koma. Makan
Pilihlah pelbagai jenis makanan secara seimbang kerana setiap makanan mengandungi khasiat yang tersendiri. Namun, haruslah bersederhana. Pengambilan mikronutrien yang cukup sangat penting bagi membekalkan vitamin dan mineral bagi mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan kita. Ikutlah konsep Tinggal Sihat Malaysia, suku-suku separuh dan jangan lupa untuk ambil 2 hidangan buah dan 3 hidangan sayur setiap hari. Jadikanlah amalan pemakanan sihat sebagai satu gaya hidup berpanjangan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi anda bersama saya lagi Fitri bersiaran dalam FB Live Nutritionist KKM. Salam 15 Syawal juga. Kita sekarang masih dalam bulan Syawal ya. Jadinya agaknya topik kita hari ini sebenarnya kita nak berkongsi ataupun mungkin membincangkan tentang perang laksa mana pilihan anda. Agaknya topik ni naik disebabkan juadah-juadah yang Hari Raya. kita hidangkan semasa masih dalam Hari bulan Raya. Syawal ni lah Ha-ha. antara yang menjadi pilihan lah kita para penonton untuk masak sebagai juadah pilih di rumah lah. Walaupun kita beraya di rumah tahun ni sendiri, tapi kita tetap Menyediakan juadah untuk meraihkan Aidilfitri ni meraihkan ahli keluarga di rumah sajalah ya. Jadi kalau boleh kongsikan kongsikan kita punya live Nutritionist KKM supaya ramailah mendapat manfaat perkongsian kita pada hari ini. Jadi kalau boleh hari ini kita nak gocoh agaknya nak gaduh lah Kalau orang Kelantan panggil bal. Pantai Timur. Kita gaduh je orang Johor ni. Jadi anda di tim mana? Kalau saya adalah bangsa Johor. Jadi saya standard kayangan lah. Macam mana agaknya? Kita punya pasangan saya ini Nutritionist Liana. Saya peguam bela lah hari ni ya. Peguam bela. Saya asal dari Pantai Timur. Jadi adalah apa orang kata, for sure saya akan membela ikan-ikan yang dikatakan menjatuhkan standard lah ya. Ikan kembung, ikan selayang, ikan sardin ya. Dikatakan jatuh standard orang Kita kena Pantai jaga standard Timur kita. dan orang utara menggunakan ikan-ikan tersebut untuk laksa. So saya set kita. Orang Kelantan panggil cakap set kita. Okey. Jadi agaknya kita tentang perang laksa ni agaknya ada latar belakang ke agaknya? Dia sebenarnya Fitri dia bermula dengan tercetusnya komen di salah sebuah media sosial pengguna Facebook yang mengatakan orang Johor bila masak laksa, orang Johor bila masak laksa, Bangsa Johor. Bang Johor bila masak laksa perlu menggunakan ikan tenggiri atau ikan parang. Dan ayat yang itu okey lagi. Tetapi ada ayat tambahan yang dikatakan oleh pengguna media sosial tersebut, iaitu jangan gunakan ikan kembung atau ikan selayang menjatuhkan standard orang Johor, sama seperti orang Pantai Timur dan juga orang utara yang menggunakan ikan tersebut di dalam laksa mereka. Jadi betul ke kalau kita gunakan ikan kembung ikan yang kita kata murah-murah lah ikan rakyat marahan katakan kan, so adakah menjatuhkan standard? So itu topik yang kita nak kupas pada hari ini. Okey. Kenapa agaknya kita kata kita kayangan bangsa Johor ni kayangan. Sebenarnya kalau bermulanya laksa Johor ni, resepi ni sebenarnya adalah berasal, kalau kita tengok balik lah daripada saya tanya-tanya, saya punya saudara mara. Dia sebenarnya dia lebih kepada resepi daripada istana sebenarnya. Okey. Jadi orang-orang istana ni kena jaga standard. Makan-makan yang kayangan je lah. Ikan mahal. Ikan parang mahal. Kalau tak pakai ikan ikan parang, ikan tenggiri. Okey. Jadinya dan pembuatan juga sebenarnya resepi tu daripada istana tu sebenarnya dia takkah hanya menggunakan ikan dia ada menggunakan udang juga. Udang kering, udang basah pun dia kena. Dan cara pembuatan dia ni agak rumit sebenarnya. Dia banyak langkah yang nak kena sediakan daripada segi dari segi bahan dia yang mahal. Lepas tu nak guna tu ikan parang tu orang Johor ni sabar orang dia. Okey. Ya sebab
Ikan parang kan banyak tulang. Nak kena asing tulang satu-satu. Lepas tu betapa seninya untuk orang Johor ni. Dia punya timun tu kalau kupas tu bukan potong biasa-biasa. Dia kena kupas, nipis-nipis, dihiris. Kalau bukan dihiris, dia kata kita dimayang. Betapa seninya bahasanya. Okey, dimayang supaya halus. Dan dari segi hasilnya tu memang sedap lah. Jadinya kita ni tu kata, kalau orang kata orang kaya-kaya sebab dia banyak guna orang gaji, dia boleh lah satu tu kan istana banyak dayang-dayangnya kan. Jadi itulah datangnya kayangannya. Jadi lagi satu kita kalau saya kalau laksa Johor ni kita makan pakai tangan. Okey. Kita makan pakai tangan. Lepas tu kita main lah laksa-laksa beras ni, okey. Kita up sikit. Kita pakai spaghetti. Okey. Jadinya dekat situ juga yang meunikkan lah. Kalau dari segi kalau kita tengok pun kenapa kita punya susu galonnya daripada sebab dia daripada istana. Jadi kita punya sultan tu menggunakan dia lebih dia minat dengan hidangan Itali. Jadi dia membawa dia fusion kan. Canggihnya bangsa Johor. Dia fusion kan ke dalam laksa Johor tu. Dan menggunakan dia memodernkan, mewesternkan dia. Okey. Kita global punya orang, okey? Okey. Tapi sebenarnya nak cakap orang Kelantan ni dia kalau orang kita cakap bahasa Pantai Timur lah ya. Orang Kelantan ni kalau orang Johor guna ikan tenggiri. Ikan tenggiri ni kita panggil mackerel, Spanish mackerel. Tapi kalau orang Pantai Timur dia guna kembung. Ikan kembung untuk wak laksa lah. Panggil laksa. Okey, wak laksa. Tapi ikan kembung ni orang putih panggil Indian mackerel. Dua-dua pun mackerel juga. Jadi maksudnya tak ada apa orang kata dari segi bahasanya tu tidak jenis ikan mungkin berbeza, tapi kedua-duanya pun adalah sumber protein. Dan kalau nak kata orang kata bangsa Johor tu yang kata jatuh standard tu sebenarnya selain daripada dia mengatakan jatuh standard Pantai Timur menggunakan ikan kembung, dia juga mengatakan laksa daripada utara itu jatuh juga standard lah menggunakan ikan kembung, ikan sardin ikan selayang. Tapi tahu tak Fitri, ikan sardin ikan selayang, ikan kembung yang digunakan laksa Penang ni pernah dinobatkan pada tahun 2011 oleh CNN Travel yang menyatakan laksa ni menduduki tempat ke-7 dalam 50 world famous food. So marhain bukan sebarang marhain. Marhain di mata dunia mendapat tempat. Laksa Johor tak ada. Kita sebab kita di dalam perkarangan istana, jadi kita tak boleh, kita selit. Okey, di situ privacy kita, dekat situ eksklusifnya laksa Johor ini. Kalau tengokkan pun kalau laksa Johor ni, kalau kita boleh tengok yang dia pure tak pure Okey, kalau laksa Johor kita sebut laksa. Okey, kalau orang Johor panggil laksa, dia tak laksa, dia laksa. Kalau laksa Johor ni, kalau betul-betul yang purenya, yang kita boleh tahu dia memang kalau ulaman dia tu dia pakai lupa pula panggil tu. Dia pakai daun selasih. Dia selain dia tu lah daripada timun, toge. Okey, dia tak ada kacang panjang tau sebenarnya. Kalau Johor ni dia tak ada kacang panjang. Dia timun, bawang, toge, daun kesum, daun selasih diracik halus, dimayang halus. Dengan sambal belacan. Tu kat situ kalau kita tahulah, kalau kita pergi kedai mana-mana memang biasanya jarang untuk jumpa orang guna daun selasih ni. Okay. Sebab susah nak dapat lah. Tu yang datang kayangan dia tu susah nak dapat. Saya pegang kata tu. Okey, sebenarnya kalau di Johor kenapa dia kayangan menggunakan ikan parang, ikan yang mahal, ikan yang susah, timun yang diracik dengan dihiris dengan begitu halus tapi di Kelantan di Kelantan atau Terengganu atau Pantai Timur, laksanya itu difusionkan ataupun diadaptasi daripada Thailand atau Siam.
Ya. Sebab itu perkataan laksa daripada Kelantan tu daripada pantai timur Terengganu berasal dari perkataan Siam. Iaitu lasai. Lasai kena sebut secara lembut lah. Lasai kan orang Thailand. Lasai iaitu bermaksud laksa daripada Siam lah. Begitu juga dengan laksa Penang. Kalau kenapa laksa Penang ni menggunakan ikan kembung? Sebenarnya laksa Penang ni asalnya daripada pedagang-pedagang daripada negara China yang datang ke tanah Melayu. Masa tu disebut tanah Melayu pada tahun awal abad ke-15. Di mana bila mereka tiba di tanah Melayu menyebabkan perkahwinan campur lah dengan masyarakat Melayu di sini dan menghasilkan keturunan atau kaum peranakan. Sebab itu laksa daripada Penang ni, daripada utara ni, daripada Penang lah asam laksa daripada Penang ni, kuah dia tidak menggunakan santan. Sebab dia diadaptasi daripada negara China. China di mana masyarakat China ni dia punya makanan menggunakan berkata sup lah, dia tak gunakan sangat santan. Tetapi telah diadaptasi dengan tambahan rempah dan sebagainya daripada tanah Melayu menghasilkan asam laksa yang kita lihat sekarang lah. Dan perkataan laksa daripada Penang ni diambil dari perkataan Cina iaitu bahasa Cantonese iaitu la sha. La sha yang bermaksud sos pedas. Sos pedas iaitu dan pada ketika awal abad ke-15 tu dia masih menggunakan kaedah tradisional lah untuk menghasilkan laksa, iaitu menggunakan lesung kayu, kebuk tembaga dan pengisar beras. Okey. Dan tapi sebenarnya di utara ni penggunaan ikan masih sama, dia tak menggunakan ikan kayangan, tetapi sebenarnya di utara sendiri kita ada pelbagai jenis laksa. Dia laksa Kedah, laksa Penang, kita ada laksa sarang burung di negeri Perak, kita ada laksa Pangkor dan setiap laksa Perlis, setiap laksa tu sendiri sebenarnya berbeza. Walaupun nampak sama. Walaupun rasa dia kemasaman tu sama, tapi dia berbezalah dari segi pembuatannya. Okey. Terima kasih kerana menonton kami di FB Live Nutritionist KKM. Jadi kita nak tengok kat sini siapa tim saya bangsa Johor ni. Tak nampak pun banyak laksa Penang lah. Sila support saya Okey, kita tonton ni dekat FB Live Nutritionist KKM ni. Okey, kalau kita tengokkan balik, nanti persoalan yang ada persoalan nanti kita akan jawab nanti di akhir ni selepas kita kupas, okey. Jadi ada satu soalan kita boleh tengok daripada ramai yang masuk hari ni. Boleh share dan boleh invite lagi ramai kawan-kawan untuk sertai kita dalam perbincangan pada hari ini. So dari soalan dari saya ada Atikah Naik. Betul ke ikan sardin dalam tin kurang nutrisi berbanding ikan segar? Gitu. Jadi jawapan dia ya. Jawapan dia ya, kerana ikan sardin yang telah kita tinkan, proses, kita adalah dipanggil makanan diproses, processed food. So bila makanan diproses, dia akan ditambah dengan bahan-bahan pengawet lah, bahan pengawet, iaitu menggunakan garam, dia ada tambahan gula. Jadi dari segi kandungan nutrisi dia kalori dia adalah lebih dan tinggi sodium, tinggi gula. Jadi dia tidak memberi manfaat dari segi kesihatan berbanding ikan sardin segar. Okey. So yang tu jawapan untuk Nurul Atikah Naik. Atikah Naik, tak ada Nurul Okey. Fitri, kita tertinggal lagi satu laksa ni, nanti mungkin ada orang dari negeri tersebut tanya-tanya. Kita ada juga laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Unik laksa Sarawak ni, dia menggunakan mihun. Menggunakan mihun dan kuah dia pun campuran ada udang juga. Dan dia sedikit mungkin sebab cair dia lah. punya daripada geografi dia kan, di persekitaran keliling dia, pantai. Dia menggunakan lada hitam sebab kita tahu Sarawak ni antara pengeluar utama lada hitam di Malaysia. Okey, sebenarnya bukan saja di Malaysia. Di Indonesia juga kita ada pelbagai jenis laksa. Kita ada pelbagai jenis laksa. Kita ada laksa Palembang,
kita ada laksa tambelan. Dia nama tempat tu lah, laksa tambelan. Dan laksa tambelan ni menggunakan ikan tongkol. Ikan tongkol. Saya rasa di Malaysia kita tak gunakan lah ikan tongkol. Kalau buat nasi dagang mungkin iyalah ya. Tapi kalau untuk laksa mungkin kita boleh cuba lepas ni kan? Mungkin kita boleh cuba. Okey, dan laksa Bogor. Laksa Bogor ni dimakan dengan tahu. Sumber protein dia adalah tahu. So sebenarnya kepelbagaian laksa di kita kata di Nusantara lah ya, di Nusantara Asia Tenggara ni, di Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura pun ada laksa dia tersendiri. Kepelbagaian laksa ni sebenarnya diasimilasikan daripada proses perdagangan pada awal ke-14, ke-15 daripada China dan sebagainya, menyebabkan ia menjadi dalam bentuk pelbagai penjajah kan, dari datang ke Malaysia dan ke tanah Melayu pada waktu tersebut, menyebabkan kepelbagaian laksa yang dihasilkan di tanah Melayu sendiri, di Malaysia lah sekarang. Jadi kalau kita tengokkan sebenarnya penghasilan laksa ni adalah disebabkan macam Puan Liana kata tadi, asimilasi lah daripada, kalau tu macam saya pegang balik tadi kata Nusantara. Sebenarnya laksa ni ada di Thailand, okey, ada di Kalimantan, ya, Sumatera semua. Jadi kita adalah satu Nusantara sebenarnya. Jadi kalau kita tengok balik semula, jenis-jenis laksa tu, resepi tu tidak lari banyak. Yang ada gunakan santan, tak guna santan. Jadi guna asam, dia guna ikut di mana negeri tu berada, dan selera negeri tu sendiri. Tapi yang penting tu kita nak kupas sebenarnya agaknya laksa ni lah sebenarnya sihat ke tak sihat ke, tapi yang ni kita tak nak cerita sekarang. Kita nak cerita selepas ni. Tapi sebenarnya ada satu laksa lagi dalam proses pencarian saya nak mencari tentang topik laksa kita pada hari ini. Ada satu laksa ni yang lebih kayangan dari laksa Johor, iaitu adalah lagi laksa pangko. Laksa pangko di mana dia menggunakan udang, menggunakan ketam ya, dalam resepinya lah. Dan seperti yang Fitri katakan tadi, kepelbagaian laksa ni dipengaruhi oleh kedudukan geografi tempat tersebut. Di mana pangko seperti kita tahu dia adalah di pulau ya, di pulau, laut, mudah mendapatkan bahan-bahan tersebut. Okay. Maksudnya apabila laksa tu dibentuk adalah berdasarkan geografi, demografi, daripada cara hidup masyarakat pada waktu tersebut. Kayak kita masih berpegang, maksudnya Johor ni cara hidup dia kayangan lah. Okay. Jadi kita tengok ada tak soalannya. Kalau kita tengok kat sini Liana ramai yang masuk ada. Sila kongsikan masih bersama kami untuk di FB Live. Atika Ishak, ada Faiz Hafiz, ada Muhammad Ihsan Tahir, Atikah Nai, Muhammad Madrisam, Iris takut ni. Ni kau tengoknya. Diana Muhammad Rafi, of course laksa Kelantan, Kuala Moksek. Kita jangan jangan pecah. Gitu. Faiz Hafiz, kita ada Nurul Afika, ada Syahrul Nas, Ikhnias, Datin Jamalia, Diana, Azri, Azri ni agaknya orang Pahang agaknya ni. Betul. Okey. Jadi kita telah berlalu 15 minit. Jadi soalan kita, tajuk kita pada hari ini, kita tinggalkan penonton kita ni perang laksa. Sementara iklan ni dengan mana pilihan anda? Jadi kita nak tahu laksa mana kayangan ke, marahan ke, guna ikan parang ke, ikan kembung ke, ikan selayang atau ikan tenggiri, mana yang lebih berkhasiat? Kita akan kupas lagi selepas iklan ini. Kita tinggalkan penonton dengan persoalan ni. Okey? Baru kita cerita pasal pantang. Okey, terima kasih kembali bersama kami, saya Fitri dan Liana
tentang kupasan tentang perang laksa, mana pilihan anda. Jadi tadi kita tinggalkan penonton dengan satu persoalan. Laksa mana yang sihat? Mana yang lagi bagus? Kayangan ke tak kayangan? Okey. Jadi agaknya Puan Liana, sebenarnya yang dibergaduhkan tu, yang didebatkan dalam media sosial adalah ikan. Bukan keseluruhan laksa tu ikan. Ikan yang ikan mana pun digaduhkan netizen kita ni. Warganet dari warganet, ikan apa yang sebenarnya lebih berkhasiat. Sebenarnya kalau ikut Malaysia Food Composition Database menunjukkan bahawa untuk setiap 100 gram, sama ada ikan tenggiri, ikan kembung, ikan parang atau ikan selayang atau ikan sardin, sebenarnya tidak jauh berbeza dari segi kalori dia. Untuk setiap 100 gram ikan tersebut, kalorinya adalah lebih kurang 100 hingga 120. Maksudnya tak banyak bezalah. Yang paling tinggi kalori adalah ikan kembung. 120 kalori. Yang rendah, paling rendah kalori adalah ikan parang. Tapi bila kita nak makan makanan yang mengandungi ikan ni, makanan bersumberkan ikan, dia adalah sumber protein. Jadi kita kena tengok ikan mana yang memberikan sumber protein yang paling tinggi. Itu adalah yang terbaik, memberikan sumber protein paling tinggi dan mungkin kandungan lemak dia tidak terlalu tinggi lah. Jadi kalau kita bandingkan antara keempat-empat ikan yang dipergaduhkan didebatkan ni, kandungan protein adalah untuk 100 gram adalah lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kalau ikan kembung 20 gram untuk setiap 100 gram tu 20 gram dia punya kandungan protein tu. 20 gram ni lebih kurang bersamaan dengan 3 hidangan protein lah. 3 hidangan protein. Tetapi untuk yang paling tinggi adalah ikan selayang. Ikan yang dikatakan marahain tu sebenarnya tinggi kandungan protein, iaitu hampir 23 gram protein untuk 100 gram ikan tersebut lah. Dan tenggiri dan parang masing-masing lebih kurang 21 gram. Maksudnya tidak jauh beza. Dari segi lemak, yang paling tinggi adalah kembung. Kembung iaitu hampir 4 gram lah. Tapi yang lain pun tak tinggi. Maksudnya yang lain tu adalah 2 gram 1.9 gram. Maksudnya tak sampai satu hidangan lemak lah. Maksudnya kita pun tahu ikan ni merupakan sumber makanan protein yang mengandungi antara yang rendah lemak, kandungan lemak dia. So tu sebenarnya kalau ikutkan saranan kita perlu ambil sebenarnya sekurang-kurangnya dalam satu hari kita ambil sumber protein tu adalah ikan. Kita pelbagaikan pengambilan protein kita. Jadi kita syorkan kalau boleh, kalau katakan siang tuan-tuan dan perempuan dah ambil daripada sumber protein ayam ke daging ke, sebenarnya seeloknya satu lagi sumber protein itu adalah ikan. Antaranya sebabnya seperti yang Puan Liana kupaskan tadi lah. Sebab satu dia rendah kalori. Mungkin dari segi lemak juga pemilihan lemak. Sebab dia ada jenis lemak yang perlu. Kita panggil omega 3, omega tu kan. Jadi dia banyak juga pada ikan. Sebab ikan-ikan ni adalah ikan dari laut dalam. Jadi dia kalsium pun tinggi. Kalsium pun tinggi, Fitri. Yang paling tinggi ikan yang dikatakan ikan marhain tu. Ikan marhain tu paling tinggi. Iaitu untuk kalsium adalah daripada ikan selayang. Ikan selayang paling tinggi 123 gram untuk setiap 100 gram ikan selayang tu. Yang paling rendah adalah ikan kayangan tu. 21 gram. So, tapi kita orang kayangan ni dah kuat dah tulang dia. Tapi apa-apa pun setiap kita akan makan, prinsip makan kita adalah sederhana, pelbagai, variasi, BMV, balance, seimbang, moderate, seimbang. So tak adalah kita kata disebabkan oleh selayang ni paling tinggi dia punya kalsium, paling tinggi dia punya protein, kita nak makan ikan selayang sahaja. Tidak. Kerana pada masa yang sama, ikan selayang ni antara yang tinggi kolesterol. Yang paling rendah adalah ikan tenggiri. Tapi pada masa yang sama, ikan tenggiri paling rendah kalsium. Jadi bila kita nak makan tu, selain daripada kita pilih makanan yang orang kata pelbagai, maksudnya ayam, lepas tu malam ikan, esok mungkin udang, sotong, kita pelbagaikan telur dan sebagainya. Jenis ikan juga kita harus pelbagaikan.
Maksudnya mungkin hari ni laksa Johor. Lagi 2 minggu kita buat laksa utara pula. Laksa betul. utara menggunakan ikan kembung. Okey. Kemudian bulan depan pula kita mungkin membuat laksa pantai timur. Guna ikan pelaling. Jadinya kita, kalau kita tengok sini, sebenarnya kita pelbagaikan lah. Sebab pelbagaikan. semua tu adalah mempunyai khasiat masing-masing dan badan kita memerlukan kesemua khasiat tu. Okay. Betul. Itu dari segi proteinnya, Puan Liana. Jadi kalau kita berbalik balik kepada kita punya laksa ni, makan ni, kita sebenarnya kita berbalik juga pada basic kita macam Puan Liana kata tadi. Balance moderate variety lah, BMV. Kemudian balance moderate variety tu kita boleh sebenarnya kita memang biasa kita sarankan kepada para penonton, tuan-tuan dan puan-puan kita amalkan konsep suku-suku separuh. Jadi sebenarnya laksa ni kita boleh terapkan. Kita boleh translate juga laksa tu kepada, ataupun terjemahkan laksa tu kepada konsep suku-suku separuh tu. Macam kita kata tadi, kita dah kupas yang pasal suku-suku separuh tu, karbohidrat laksa tu, maksudnya dalam satu mangkuk laksa tu karbohidrat tu, karbohidrat lah. Maksudnya dia punya tu tak kisahlah nak beras nak laksa pakai laksa beras ke, spaghetti ke, mihun ke. Itu daripada sumber karbohidrat dia. Jadi protein tadi yang Puan Liana kupas tadilah. Maksudnya dia ikan, segala ikan, jenis ikan tu lah, kayangan tak kayangan, marhan ke, okey. Apa yang ada lah. Kemudian separuh tu adalah daripada sumber serat. So serat tu adalah sayur-sayuran lah, macam kita kata tadi, ulam-ulaman lah. Dan protein daripada laksa ni juga boleh daripada datang daripada ikan yang dimasukkan dalam sumber kuah. tumbuhan lah. Mungkin ada yang ada setengah-setengah laksa Johor, laksa Sarawak dia menggunakan udang. So boleh berapa satu sajian udang tu, Fitri, kalau kita nak makan? Dalam lebih kurang satu cawan. Separuh cawan. Silap. Separuh cawan. Satu sajalah. So setiap kali ambil tu janganlah ambil banyak. Walaupun tapi itulah kalau biasanya kalau macam Sarawak, sebab dia nyata seekor-seekor kita boleh nampak. Tapi kalau bila macam laksa Johor, dia masukkan sekali dalam kuah tu. Jadi kat situ kena jaga-jaga, yang kita kena jaga-jaga sebab kuah. Sebab laksa ni sedapnya. Saya ada nampak tadi komen tadi, siapa Farah Dahlia, dia kata sebenarnya laksa apa-apa pun sedap, yang penting kuah. Tu kau masak tu yang kena penting, sedap tak air sedap. Tangan. Tu dia kata air tangan. Jadi berbalik pada kuah tadi, kita kata tadi macam ada yang setengah macam udang tadi kata setengah cawan. Dia blend. Kalau macam laksa Johor, dia blend masuk dalam kuah tu. Jadinya situ kena hati-hatilah. Maksudnya kuah tu jangan terlalu berlebihan, sebab kat situ nanti terlebih sebab sajian dia udang kering. Udang kering, udang hidup pun sekali. Udang kering tu ada tinggi sodium, tinggi garam. Jadi kena berhati-hati. Maksudnya dah masukkan udang kering, jadi perhatikan penggunaan garam di dalam masakan tersebut lah. Garam tu satu juga, sebab lagi satu macam saya kata tadi, bila laksa orang memang macam laksa utara lah, Penang ke, Kedah ke, apa ke, maksudnya dia hirup sekali dengan kuah. So dalam kuah tu sebenarnya maksudnya bila kuah memang kita letak bahan perasa kat situ. Jadi itulah kita kat situ juga sumber sodiumnya. Sebab macam contohnya laksa daripada orang kata dari Pulau Pinang, laksa Pinang, asam laksa ni dia menggunakan, ada yang menggunakan belacan lah dalam laksa tersebut. Ada kandungan sodium di situ, tinggi, antara sumber sodium yang tinggi. Laksa Terengganu guna masukkan. Dan pada masa yang sama mereka turut menggunakan petis udang. So itu pun tinggi kandungan sodium. Jadi maksudnya kalau menggunakan kedua-dua bahan tersebut, pastikan kawal kuantiti. Sebab kita tak nak terlebih sodium. Sodium ni maksudnya terlebih garam. Okey. Jadi kita pada yang baru menyertai kita so topik hari ini kita kupas tentang perang laksa. Mana pilihan anda? Macam saya kata tadi awal tadi, saya tim Kayangan. Yang sana tu tim Pantai Timur, Marhan. Okey. Jadi kat sini kita dah kupaskan tentang lebih kepada khasiat laksa tu sendirilah. Sebenarnya mana yang lagi elok. Tapi kalau kita ni kan sebenarnya tak ada, laksa adalah laksa dan dia tetap laksa hidangan. Yang kita dah bincang tadi juga, laksa yang dikatakan mahal, menggunakan ikan mahal, tenggiri, ikan parang tu dikatakan mahal. Tapi bila kita perhalusi melihat khasiatnya, tidak ada juga laksa yang menggunakan ikan yang dikatakan ikan murah tersebut yang jatuh standard tu, tapi
Tapi sebenarnya kandungan kalsium dia lebih tinggi, kandungan protein dia lebih tinggi. Jadi janganlah sebab ini makanan tradisi ni adalah warisan turun temurun. Jadi janganlah orang kata memperdebatkan, menjatuhkan, macam menghinalah juga negeri-negeri tertentu. Sampai ada komen daripada netizen yang mengatakan tak apa, kita orang utara menggunakan ikan tenggiri ni buat sendal pintu je. So jadi sebenarnya setiap makanan tu dia ada dia punya khasiat dia tersendiri, khasiat tertentu. Jadi kita pelbagaikan. Kita ada dapat soalan menarik ni sebenarnya. Yang ni memang saya rasa tapi kalau kat situ kita tengok ada orang komen laksa Johor tu paling pelik. Pasal ikan pun nak gaduh. Itulah rakyat-rakyat Malaysia Tapi kat sini ada soalan daripada Puan Suria Hidayah. Assalamualaikum. Saya nak tanya ni. Boleh tak kalau makan laksa sewaktu dalam pantang ataupun selepas bersalin? Ni memang soalan paling hangat ni saya rasa ni. Kat mana-mana lah. Boleh ke tak? Fitri makan laksa dalam pantang? Saya pengamal tidak mengamalkan. Saya tak mengamalkan. Sebenarnya jujurnya saya kata saya tidak mengamalkan bukanlah tak mengamalkan pantang. Maksudnya dari segi kita masih berpegang kepada pemakanan sihat. Sebenarnya setiap makanan punya khasiat. Jadi kita perlu makan pelbagai. Kita kena variasikan. Jadinya kalau untuk ni saya cuba dahulu sedikit. Bila kita cuba dan kita rasa tak ada apa-apa memberi kesan pada kita, maksudnya alhamdulillah badan kita boleh terima. Tapi saya sendiri, saya bersalin anak ketiga saya pada waktu bulan puasa, seminggu sebelum puasa. Jadi sewaktu raya tu memang antara laksa tu hidangan yang menjadi hidangan utama lah. Jadi saya makan juga. Dan saya sendiri tidak mengamalkan pantang lah. Tapi kita nak tengok, kita nak menjawab soalannya dari Suria Hidayah tu. Tentang laksa ni boleh ke tidak pada waktu pantang. Dan ada mitos mengatakan laksa ni berangin. Jawapan saya ya dan tidak. Sebab ada orang dia boleh, ada orang tidak. Tak boleh makan laksa. Jadi kita kena tengok dulu kenapa laksa ni dikatakan berangin. Kita kena tahu struktur laksa ni dia ada struktur amylose dan amylopektin. Struktur amylose amylopektin ni secara saintifik lah. Ni kena fokus sikit lah. Kena tengok. Nanti nak jawab mak mentua tanya. Mak tanya kenapa tak boleh pantang. Nanti boleh share. Mungkin tag mak mentua. Okay. So dalam laksa tersebut ada amylose dan amylopektin ni menghasilkan kanji. Dan kanji ni bila kita masak dia akan mengembang. Dia akan mengembang. Air masuk dalam kanji tu menyebabkan jadi kembang. Sebab tu bila kita masak beras dia akan beras kan. Bila kita masak dengan air dia akan jadi kembang. Jadi sekali ganda lah atau lebih sikit bila dia masak Dan proses masak laksa ni dia berulang kali. Maksudnya dia masak, kemudian dia keringkan. Lepas tu dijual, lepas tu bila nak makan kita kena rebus semula lagi, masak semula. Dan proses ni menyebabkan retrogradation. Nama dia itulah retrogradation. Dari segi bahasa rakyat kita rakyat ni dia menyebabkan kanji resistant starch. Resistant starch ni kanji yang susah untuk diurai lah. Bahasa senang dia. Maksudnya bila kita makan dia akan dia setengah badan. Maksudnya itu yang kita kata kembali kepada reaksi badan. Badan kita macam mana? Kita boleh mudah untuk menerimanya. Jadi kalau katakan kita bila dia susah untuk dicernakan, dia tahap pencernaan seseorang. Maksudnya maksudnya kalau bila kita rasa bila benda sesuatu bahan tu bila masuk badan dia susah dicernakan, tu yang kita panggil dia indigestion. Tu yang kita akan kesan-kesannya kita rasa senak, kita rasa berangin. Kalau kata bahasa Englishnya kayak bloating. Dia resistant starch ni orang kata kanji yang tak susah terhalanglah susah untuk diurai ni. Jadi kita punya enzim dalam badan ni tak boleh nak urai secara biasalah, secara normal. Jadi dia masuk, dia akan pergi sampai ke usus. Bila sampai ke usus, di usus kita ni ada bakteria baik, ada bakteria jahat juga. Jadi bakteria-bakteria ni dia akan menghadam makanan tersebut dan kita panggil proses tu proses fermentasi. Fermentasi proses fermentasi ni yang akan menghasilkan gas. Jadi kita
betulkan kata balik. angin-angin tu. Kita masihkan gas tu yang kita akan rasa senak perut, rasa macam ada angin dekat perut atau dekat kawasan sendi dan sebagainya. So bila kita bersalin, baru selepas bersalin, kita punya perubahan hormon ni dalam proses pemulihan badan kita. Dan kita dipengaruhi oleh hormon human chorionic gonadotropin, GCH. Tak perlu nak tahulah yang tu. Yang hormon yang mengandung sebenarnya bila orang yang mengandung. Kita nak cakap bila kita lepas bersalin, proses badan kita mengalami proses pemulihan. Jadi kalau bagi mereka yang mungkin sistem penghadaman dia tak optimal lah, tidak optimum maksudnya kandungan bakteria baik dalam perut dia tu, dalam usus dia tu kurang, menyebabkan penghasilan angin dan menyebabkan rasa senak perut dan angin. Sebab itulah Puan Yana, macam mana kita nak meningkatkan bakteria yang baik ni? Betul. Sebab tu kita pergi balik pada konsep suku-suku separuh tu. Jadinya untuk wujudkan bakteria tu, kita kena makanlah makanan yang ada kandungan bakteria tu. Baik. Bakteria baik tu. Contohnya makanan fermentasi, contohnya Puan Yana, makanan yang mengandungi probiotik. Probiotik contohnya tempe. Kalau orang Melayu tempoyak. Susu berkultur, tapi pastikan yang tak ada gula lah. Susu berkultur, yogurt. Jadi bagi mereka yang selalu mengalami angin dan sebagainya, pastikan kita mengamalkan makanan tersebut, bukan waktu lepas bersalin. Tapi macam mana saja. pula kita nak maintain pula bakteria ni dalam kita punya sistem penghadaman ni. Itu sebab tu pentingnya Puan kena amalkan suku-suku separuh tu. Sebab tu yang saya kata tadi, kena amal suku separuh, kita ambil serat, maksudnya daripada sumber-sumber serat tu, sayur-sayuran tu lah. Sebab itulah makanan kepada bakteria baik tu. Sebab tu kalau Puan pernah dengar probiotik, prebiotik. Apa maksudnya? So probiotik ni adalah bakteria itu sendiri. So prebiotik ni adalah bahan yang untuk dia boleh makanan kepada tu, ataupun mewujudkan suasana untuk supaya probiotik tu maintain dalam kita punya sistem penghadaman kita. Jadi nampak tak kat sini pentingnya suku-suku separuh tu tadi Puan Yana, kita kata. Jadi terkupas panjang pula soalan pasal pantang. Mungkin admin, tapi memang patut pun Puan Yana, sebab benda ni memang sangat ni tapi mungkin admin nutritionist KKM kena buat satu tajuk pasal mitos makanan pantang dalam pantang ni lah. Sebab kita ada memang dapat banyak soalan berkenaan pantang. Tapi kita ringkaskan bahawa dalam pantang boleh atau tidak makan laksa tu bergantung kepada tubuh badan seseorang. Kerana ada seseorang yang sistem penghadaman dia optimum, tak ada masalah, dan tak ada masalah berangin pun. Tetapi bagi mereka yang kandungan bakteria baik di dalam sistem penghadaman tu kurang ataupun kurang efisien, jadi dia menghasilkan, orang kata, tindak balas pada badan tu, menyebabkan berangin. Bukan berangin lah, orang kata bloating, senak perut dan sebagainya. Tapi kita betulkan balik mitos yang mengatakan laksa tu sendiri ada angin. Tak ada, laksa tak ada angin. Badan kita yang bereaksi terhadap laksa menyebabkan rasa angin. Dan bagi mereka yang selalu mengalami masalah senak perut, berangin dan sebagainya, kita kembali kepada asas prinsip pemakanan, iaitu pemakanan sihat, suku-suku separuh, dan juga memastikan setiap hari tu kita ada ambillah makanan yang tinggi kandungan probiotik. Tadi kita dah sebutlah tadi. Jadi Puan Yana, kita ada satu lagi soalan ni. Daripada Kamil Fitri, in term of food security, bahaya tak makan sebab ulam tu tak dimasak? Jadi macam sebab kita pun tengah kupas yang tentang yang separuh tu tadi kan, tentang sayuran. Jadinya kalau ikutkan tak ada isu pun tentang dia masak ke tak masak ke. Okay, tapi yang penting basuh lah. Kalau dari segi food security tadi kata kita kena basuh lah. Basuh bersih. Cara basuhnya tu, cara Fitri, basuh tu sebenarnya kita kena dia kena bilas setiap helai. Maksudnya contohnya salad yang kita guna selalu untuk laksa utara lah, kita guna salad tu, kita pastikan, ataupun kalau laksa Pantai Timur gunakan kobis, bukan kobis kita pastikan kita basuh, kita kopek setiap helai daun tersebut, kita basuh bawah air mengalir. Ingat tu, bawah air mengalir setiap helai tu. Cara yang salah yang kita selalu buat adalah
kita potong banyak tu, lepas tu kita Baru basuh ataupun situ, kita rendam. Kita bukan bilas setiap helai tu, kita rendam di mana dia punya nutrien semua tu dah hilang. Lepas tu dia punya dari segi keselamatan makanan pun dia termendap dalam tu lah. Sebenarnya lagi satu cara untuk kekalkan satu tadi, kalau untuk dari segi keselamatan, kebersihan tu memang kena basuh lah seperti Puan Nana kata. Tapi salah satu cara juga untuk mengurangkan ataupun meminimalkan kekurangan nutrisi itu adalah dengan pakai pisau yang tajam. Itu penting. Biasanya orang tak berapa ni, tapi biasa pisau yang tajam juga dapat mengurangkan kekurangan ataupun kehilangan khasiat sayur itu sendiri. Dan untuk kita memastikan nutrien, vitamin, mineral dalam sayur-sayuran tu berada pada tahap optimal, sebab tu kita kata basuh dulu yang sekeping tu, maksudnya salad tu basuh dulu sekeping. Timun tu kita basuh dulu sebiji timun tu, baru kita kupas dan kita potong. Sebab dia mengurangkan pendedahan permukaan kepada udara. Sebab vitamin ni dia senang hilang melalui pendedahan kepada udara dan melalui air. Kalau vitamin B dengan C dia akan larut dalam air kan. Jadi kalau kita dah potong kecil-kecil baru kita basuh, so vitamin tu lebih banyak, vitamin B dengan C terutamanya lebih banyak hilang lah untuk kalau sayur dan buah. Dan guna papan pemotong yang berbeza lah untuk kita gunakan bahan mentah yang macam kita nak potong ikan dan sebagainya, dan ayam dan sebagainya, dengan kita nak potong sayur-sayuran mentah tadilah. Okey. Jadinya kalau tengok kat sini Puan Zanaria, laksa best sebab maksudnya ramailah penggemar laksa-laksa ni. Okey. Jadi agaknya kita saya nak kongsikan Fitri, sebenarnya laksa ni juga turut diterima oleh masyarakat luar negara, masyarakat antarabangsa. Kalau takkanlah CNN Travel menobatkan dia antara 7 50 world most famous food. Dan pada masa yang sama, pada tahun 2019, sebelum COVID melanda dunia lah, di Australia pernah mengadakan satu orang panggil Darwin International Laksa Festival di Australia, di luar negara. Jadi mungkin Malaysia boleh fikirkan untuk mengadakan laksa festival untuk kita perkenalkan pelbagai jenis. Tapi sekarang ni kita ada virtual lah agaknya kan. Secara virtual laksa, pelbagai jenis laksa yang ada di Malaysia ni untuk pengetahuan umum khasiat dia, bagaimana cara pembuatan dia dan sebagainya lah. Mungkin kita boleh jadikan maksudnya daripada resepi tu mungkin kita fusion ataupun kita hasilkan kepada yang lebih sihat. Betul. Kan? Okey, jadinya rasanya banyak dah kita kupas ni. Mungkin salah satu lagi lah Kalau tengokkan kita berapa agaknya kalori, yang mana yang tu yang paling penting, banyak laksa-laksa ni. Mana yang paling kurang dan mana yang paling tinggi agaknya. Jadinya kalau kita tengokkan konsepnya sebab daripada kalau sumber karbohidrat tak banyak beza lah. Betul. Okey. Jadi dengan kuahnya kita boleh dapatkan sebenarnya satu laksa tu kita boleh dapatkan dengan 500 kalori. Sebenarnya kalau maksudnya dia masih mengikut konsep suku-suku separuh lah, di mana satu hidangan tu kita dapat 500 kalori. Okey. Jadi tapi kalau kita tengok dia sebenarnya tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Sebenarnya kalau katakan memang kalau yang pakai santan memang kalori tinggi sikit. Jadi kita boleh kawal dari segi penggunaan sayur-sayuran. Lebihkan sayur-sayuran. Tapi kalau katakan dia tak gunakan santan, macam katakan laksa utara, mungkin dia guna petis, tapi macam kita dah kupas tadi dia guna garam tinggi. Jadi kena hati-hati dalam pengambilan kuahnya pula. Jadi sebenarnya kita berbalik macam saya kata tadi, konsep kita tetap sama, balance, moderate, variety. Amalkan konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Mungkin ada soalan lagi dari penonton? Soalan rasa kita dah cover semualah soalan kalau tengokkan. Jadinya adakah ada apa-apa lagi soalan daripada ni? Boleh tanyakan di ruang komen Kita boleh kupas. Kita mungkin ada dalam 5 minit lagi. Daripada mana-mana para penonton. Jadi kalau ikutkan sebenarnya kalau Puan Liana, laksa yang betul-betul Puan rasa lah memang paling Puan suka. Maknanya
Mestilah laksa Pantai Timur lah. Dia lagi satu, laksa Pantai Timur ni kita ada laksa, kita ada laksam. Laksam tu pun susah nak buat. Bukan semua orang mampu menghasilkan laksam gulungan. Gulungan tu kalau dia terkeras, adunan tepung dia tu terlebih, laksa tu dia akan, bila gulung tu dia patah. Dia tak cantik, betul. Masa tu. Lepas tu kalau jenis yang kalau lembik, macam mak saya jenis yang orang kata dia sangat partikular, besar kecil saiz tu. So memang menggunakan tutup dia, kita selalu masak kukus dalam tutup periuk yang kecil. So bila gulung tu, saiz gulungan tu tidak terlalu besar. Dia macam cantik lah nampak. Jadinya macam saya kata tadi, seni standard kekayangan ke sebenarnya adalah semua adalah yang sama. Jadi kita tetap, sebab kita macam saya kata tadi, kita Nusantara. Sesuatu Nusantara, dia laksa tu semua ada kat Indonesia, ada Singapura. Dia campuran tu ada disebabkan budaya dan kedatangan, itulah budaya dan bagaimana geografi dan demografi itu di negara daerah itu sendiri. Apa orang kata sumber protein tu sebab di Pantai Timur memang kebanyakan memang menggunakan asas dia tu kembung dan sebagainya. Macam kalau kita buat contohnya nasi kerabu pun kita menggunakan ikan tersebut. Kita tak makan dengan ikan parang, boleh buat nasi kerabu contohnya lah ya. So orang kata adat budaya ya, keboleh dapatan makanan di tempat tersebut lah yang menjadikan laksa, dan laksa ni unik. Sebab tu dalam bahasa Sanskrit, laksa ni bermaksudnya 10,000 rempah ratus. Sebab laksa ni menggunakan setiap laksa tu dia menggunakan pelbagai lah yang bahan asasnya bawang. Ya, bawang, tapi selain daripada bawang kita ada mungkin taruh daun kesum ya, bunga kantan ya, kita guna lengkuas, lengkuas dan sebagainya dalam proses penghasilan makanan tersebut. Jadi kita rasanya kita dah kupas habis tentang laksa ni. Jadi perang laksa, jadi kita berdamai lah. Kita berdamai dan kita pelbagaikan. Maksudnya minggu ni makan yang ni, kemudian yang maksudnya berselang-seli sebab setiap ikan yang digunakan dalam setiap laksa tu dia punya khasiat dia berbeza. Kita raikan kepelbagaian tu sendiri. Itulah uniknya masyarakat Malaysia. Kita ada pelbagai jenis makanan, kita ada pelbagai jenis minuman, pakaian dan sebagainya. Jadi kita raikan kepelbagaian ni, tapi yang paling penting bila nak makan tu kita ikut konsep suku separuh pinggan sihat Malaysia. Kita jumpa lagi dalam apa orang kata sesi akan datang dengan ahli panel yang lain, mungkin dengan tajuk yang lebih menarik ya. Mungkin ataupun kalau tuan-tuan perempuan ada cadangan tajuk kita kupaskan macam hari ni, boleh letak kat ruang komen, kita boleh usahakanlah untuk sesi yang akan datang. Jadi terima kasih kerana setia menonton bersama kami. Saya Fitri dan saya Liana dalam FB Live Nutritionist KKM. Assalamualaikum dan terima kasih.